Yang ni baru kita rekod dah, bro. Sebab yang tadi, okey, sekarang ni baru yang perlu untuk kita rekod. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lepas kita telah ambil berkaitan dengan isim musanna. Ya, isim musanna kita dah jelaskan dan juga telah kita terangkan. Tadi pun kita dah recap sikit. Jadi sekarang ni ialah berkaitan dengan jamak. Jamak terbahagi kepada 3. Satu ialah jamak muzakkar salim, yang kedua ialah jamak muannas salim, yang ketiga ialah jamak at-taksir. Baik. Sekarang ataupun kita akan hurai dan juga kita akan jelaskan berkaitan dengan jamak muzakkar salim. Okay. Jam'un muzakkarus salim. Jamak al-muzakkar as-salim. Jamak al-muzakkar as-salim. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jamak muzakkar salim? Iaitu sesuatu isim yang menunjukkan lebih daripada 2. Sesuatu isim yang menunjukkan lebih daripada 2. Yang mana ia menggunakan tanda daripada waw dan nun dan juga ya dan nun. Dia menggunakan waw dan nun, waw nun ataupun ya dan juga nun. Ya dan nun. Okey. Perkataan muzakkar di sini. Muzakkar ni lelaki lah. Biasanya kita akan nisbahkan perkataan al-muzakkar itu ialah kepada lelaki. Cuma di sini saya kena berikan kefahaman dan juga dari sudut kita nak bagi jelaskan di sini bahawa al-muzakkar ialah bentuk kalimat itu yang muzakkar. Bentuk kalimat yang muzakkar. Contohnya perkataan okey, baik. Bentuk kalimat yang muzakkar. Contohnya perkataan muslim, perkataan mukmin, perkataan as-sabir. Sabir, orang yang bersabar. Perkataan muttaqi, orang yang bertakwa. Perkataan apa lagi? Perkataan musalli, orang yang sembahyang. As-saim, orang yang berpuasa. Okey, asalnya ialah perkataan-perkataan yang asalnya muzakkar, yang perkataan mufrad yang kita nak pindah ataupun kita nak tukar daripada perkataan tersebut kepada perkataan jamak. Baik, saya ulang sekali lagi. Kebiasaannya, tuan-tuan dan puan-puan ya, secara mudahnya untuk kita faham penggunaan jamak muzakkar salim ini ialah kita tukar daripada sesuatu isim mufrad yang akil. Yang akil macam mana? Iaitu isim mufrad yang dinisbahkan kepada yang berakal, yang jenis berakal. Yang jenis berakal. Contohnya apa dia? Contohnya mudarris. Mudarris. Mudarrisun. Mudarris ni guru. Muallimun. Muallimun. Biasanya perkataan yang jenis berakal. Perkataan berakal macam mana? Maknanya orang. Maknanya orang. Oranglah yang berakal ni. Cuma tak semestinya yang berakal itu menjadi jamak muzakkar salim.
Faham tak? Tak semestinya setiap perkataan yang menunjukkan kepada yang berakal itu, kalau nak jamak dia mesti jamak muzakkar salim. Tak semesti. Contohnya perkataan ustaz. Perkataan ustaz. Dia tak jadi ustazuna ataupun ustazina, tetapi dia jadi asatizah. Yang ni insya-Allah kita akan sebut nanti. Tak sebut sekarang lah. Sebut sekarang nanti lagi suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkataan yang boleh dijamakkan dengan jamak muzakkar salim ialah perkataan-perkataan yang menunjukkan makna dia ialah makna yang berakal. Contohnya mudarris, muallim, apa dia? Muhandis. Contoh lagi. Muhandis ni engineer, muhandis. Muhandis. Muhandisun. Contohnya apa lagi yang boleh? Apa lagi contoh? Ada Talibun contoh? boleh? Talibun. Talibun, talibani tak boleh. Oh, tak boleh ya? Dia tak semua macam tadi ya. Tak semua perkataan ataupun yang berakal itu boleh kita pindahkan menjadi jamak muzakkar. Tetapi setiap jamak muzakkar mestilah yang jenis berakal. Contoh. Waladun, walad. Walad tak boleh. Sebab apa? Walad Sebab tak boleh. dia aulad. Rajulun, rajulun pun tak boleh ya? Rajulun pun tak boleh. Yang ni sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan dia kena, di dalam bahasa Arab dia ada yang berbentuk qiyas. Qiyas ni maknanya yang ada tanda-tanda ni. Dia ada waw dan nun, ya dan nun ni okey. Contohnya perkataan waladun. Boleh tak waladuna? Tak boleh. Orang Arab tak panggil waladuna. Dia panggil kalau jamak dia aulad. Ini dipanggil dengan simai, sesuatu yang kita dengar daripada orang Arab ataupun dari sudut pembacaan kita. Oh, kita tahu bahawa orang Arab tak panggil waladuna, orang Arab panggil aulad. Yang ni dipanggil dengan jamak taksir. Ya, tak ada tanda-tanda special. Tanda-tanda special dalam bab ni itu yang dipanggil dengan simai tadi. Benda yang tak ikut kaedah. Benda yang tak ikut kaedah. Cuma dia ada beberapa ciri sebenarnya yang boleh untuk kita ambil. Sekejap dalam nota ni. Sekejap, saya nak bagi yang mudah pada tuan-tuan dan puan. Baik, macam inilah tuan-tuan dan puan. Okey. Sekarang ni kita nak kenal dia sebenarnya di antara jamak ni, okey, jamak muzakkar salim ni, secara kalau kita nak tengok
Yang salim ni bermaksud dia selamat. Dia selamat. Salim jamak muzakkar yang selamat. Yang selamat. Selamat tu maksudnya apa dia? Selamat daripada taksir. Taksir kan kita bahas tadi, dia ada 3. Satu jamak muannas, jamak muzakkar dan juga jamak taksir. Taksir ni maksudnya pecah. Jamak yang pecah. Pecah daripada kaedah ini. Itu maksud taksir. Jamak yang pecah daripada kaedah ini. Jamak yang pecah daripada kaedah. Dia tak masuk dalam kaedah. Cuma kita nak senang, secara mudahnya setiap jamak muzakkar itu mestilah ataupun disandarkan kepada yang berakal. Disandarkan kepada yang berakal. Muhandis, muhandisuna, muallim, muallimuna ataupun muallimina, mudarrisun, mudarrisuna, mudarrisina. Contohnya kita tulis perkataan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, mudarrisun, musanna jadi mudarrisani. Kalau jamak muzakkar salim, mudarrisuna. Mudarrisuna ataupun mudarrisina. Okey, mudarrisin. Muallimun, muallimuna, ataupun muallimina. Muhandisun, muhandisuna, ataupun muhandisina. Muhandis ni engineer. Muhandis, engineer. Baik. Saya ada nota tadi, saya cari nota tak jumpa. Ada nota dia. Okey. Okey. Dalam kita nak jamak muzakkar salim ni, tuan-tuan dan puan ya. Dia ada 2 syarat. Ni dah saya takut jadi advance. Tapi tak apalah, insya-Allah sebagai maklumat untuk kita. Dia syarat dia nak jadi jamak muzakkar salim ni ialah mestilah dia berbentuk, saya rasa tak perlu masuk dia ikut ni. Saya rasa takut jadi berat, tapi tak apalah, saya just sebut secara ringkas. Okey, nak jadi jamak muzakkar salim ini dia mestilah yang berbentuk nama. Yang berbentuk nama menjadi nama bagi muzakkar. Nama bagi muzakkar, nama bagi lelaki. Menjadi nama saya tulis atau sifat. Bagi lelaki, sifat bagi, saya tulis Jawi ni, bagi lelaki. Okey, yang nak jadi jamak muzakkar ni mestilah nama ataupun sifat bagi lelaki yang berakal. Maknanya manusia, dia bukan binatang. Yang berakal. Contohnya yang tak boleh di sini, kalau yang tak berakal contoh jamalun. Jamalun unta, dia tak boleh jamaluna. Unta. Contoh apa lagi? Ni nama binatang. Jamalun. Walaupun dari sudut lafaz dia, lafaz ni
Dia ni unta jantan contohnya. Kita kata. Tapi dia tak boleh jamak jadi jamaluna. Tak boleh. Ataupun jamalina. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia jenis bukan yang berakal. Begitu juga sifat dia bagi lelaki. Sifat bagi lelaki. Ada sifat nama muzakkar lelaki, tetapi sifat bagi perempuan. Contohnya haidun. Haidun yang haid. Haid ni sifat bagi siapa? Sifat bagi perempuan. Jadi ini secara ringkas ya, saya tak mau panjang di sini. Nanti tuan-tuan dan puan akan keliru. Saya just nak terangkan pada pertemuan kita hari ini ialah berkaitan dengan tanda ataupun alamat untuk kita kenal jamak muzakkar dulu. Jamak muzakkar dulu. Saya tulis sekali lagi. Jamak muzakkar, al-muzakkarus salim. Al-muzakkar as-salim. Jamak muzakkar salim dikenali dengan satu ialah waw dan juga nun. Yang kedua dikenali dengan huruf ya dan juga nun. Okey. Baik, nanti di dalam grup WhatsApp kita seperti mana yang kita buat dalam pertemuan sebelum ni, insya-Allah kita akan kumpulkan kalimat-kalimat. Saya akan bagi huruf apa, tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba cari daripada kalimat tersebut yang bersesuaian. Kalimat yang bersesuaian. Kalau ada yang boleh tukar kepada jamak muzakkar, ada yang tak boleh tukar kepada jamak muzakkar salim. Jadi insya-Allah dalam grup WhatsApp nanti kita akan dapat maklumat secara lebih tepat ataupun secara jelas lagi berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan jamak muzakkar salim nanti insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang saya tak mau saya rasa dah jelas di sini berkaitan dengan jamak muzakkar salim. Kita nak masuk pula kepada jamak yang kedua. Jamak yang kedua. Ada yang tak jelas lagi tak jamak muzakkar salim ni? Jamak muzakkar salim secara mudahnya ialah setiap kalimat yang ada waw dan nun dan juga ya dan nun di hujung. Ini secara umum, dia ada pengecualian. Ya, contohnya muslimuna. Kita ambil muslimuna. Perkataan muslimuna. Jadi ini waw dan nun ini sebagai tanda jamak muzakkar salim yang bermaksud ramai orang lelaki muzakkar. Lelaki muslim. Lelaki muslim ramai. Ataupun mu'minuna. Mu'minuna. Ini waw dan nun. Ataupun boleh kita kata muslimina pun boleh juga. Dia ada keadaan kita baca ya dan nun, ada keadaan kita baca dengan waw dan juga nun. Yang ni mu'minina. Nun. Mu'minin ini ya dan juga nun. Ya dan juga nun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selesai berkaitan dengan jamak muzakkar as-salim. Selesai berkaitan dengan jamak al-muzakkar as-salim. Sekarang kita nak berpindah kepada jenis jamak yang kedua. Jenis jamak yang kedua ialah yang dipanggil dengan jamak al-jam'ul muannas salim. Jamak muannas as-salim. Jamak muannas salim ialah jamak yang untuk perempuan. Untuk perempuan. Dia penambahan dia senang saja, iaitu penambahan alif dan juga ta. Alif dan juga ta di hujung. Contohnya muslimatun, perempuan muslimah. Muslimatun ni kena sesuai lah nak jamak. Muslimatun kan dia jadi tambah alif dan ta, tambah alif dan ta, jadilah muslimatun.
muslimatun. Tambah alif dan juga ta di hujung. Baik. Yang ini senang. Dia hanya ada satu sahaja tanda, iaitu alif dan juga ta. Alif dan juga ta di hujung perkataan ataupun di akhir perkataan. Baik. Jelas tak di sini? Ataupun saya terlalu laju untuk tuan-tuan dan puan pada hari ini? Ustaz, dia Ya. ta yang hujung tu mesti ta yang lebar ni, bukannya ta marbutah. Ta marbutah ialah untuk perkataan yang mufrad. Oh, okey. Ini nanti kita akan terangkan. Okey. Ta ni, alif dan ta ni ta sampan kita panggil. Ta sampan kan? Mu'minatun. Mu'minatun. Kan? Okey, terima kasih. Talibatun. Talibatun boleh. Talibatun. Kalau talibun tak boleh. Talibatun. Talibatun. Dia ubah jadi talibat. Ramai pelajar-pelajar perempuan. Pelajar-pelajar perempuan yang ramai. Talibat. Mudarrisun. Guru. Mudarris. Mudarrisatun. Guru perempuan. Mudarris, cikgu lelaki. Mudarrisatun, cikgu perempuan. Jamak mudarrisat. Mudarrisat. Ya. Yang ini di-apply untuk yang berakal dan tidak berakal. Yang ni berakal tak berakal lagi. Okey, sekarang ni kita ambil kepada perkataan. Senang. Okey. Perkataan. Yang ada tak marbutah dipanggil. Tak marbutah ni, tak bulat ni, okey, maka nak jadi jamak dia macam mana? Jamak dia ialah dengan cara kita menambah alif dan juga ta. Okey, tambah alif dan juga ta. Nak jamak perkataan yang ada ta di hujung, tambah alif dan juga ta. Contohnya apa dia? Dia tak semestinya kepada yang berakal saja. Contohnya kita ambil sayyaratun. Sayyaratun berakal tak? Tak. Sayyaratun kereta. Kita tukar jadi apa dia? Sayyarat. Sayyarat. So apa? Ada ta. Nak jamak dia. Dia lelaki ke perempuan sayyarah? Perempuan. Ada tak marbutah? Perkataan muannas. Okey. Perkataan tu muannas tapi dari sudut jantina tak. Itu bukan ada jantina. Tapi perkataan tu kita gelar sebagai perkataan yang muannas. Perkataan yang muannas. Ya, dia bukan menunjukkan jantina, tapi dia menunjukkan kepada perkataan itu perkataan yang muannas. Bagaimana tanda muannas? Iaitu ada tak. Yang ni insya-Allah kita akan sebut dalam isim mufrad nanti. Maknanya hari ni kita akan cover satunya jamak muzakkar salim. Yang kedua kita cover jamak muannas salim. Kemudian nanti insya-Allah kita akan masuk dalam isim mufrad. Isim mufrad. Baik. Jelas tak di sini? Insya-Allah. InsyaAllah. Saya harap tuan-tuan dan puan yang ada pada hari ini, kalau tak jelas boleh tengok nanti dalam rekod. Dan kalau perlukan lagi penerangan, kita akan recap lagi insya-Allah sebab kita ni kelas terakhir sebelum Ramadan ni. Ini kelas terakhir dah ni. Kita nak jumpa lagi 2 bulan pula. Panjang cuti. Bulan 4, bulan 5, 1 Jun nanti baru kita akan jumpa balik. Mengaji 2-3 benda ni ya. Jadi dalam tempoh 2 bulan ni saya harap tuan-tuan dan puan boleh faham dan juga boleh clear lah berkaitan dengan apa yang telah kita sentuh dan juga telah kita bahaskan. Jadi baik. Kita nak masuk kepada isim mufrad. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti mana yang saya sebut tadi? Isim ni apa dia? Isim ni ialah kalimat. Okey, isim ialah kalimat. Isim. Salah satu daripada cabang kalimat. Isim terbahagi kepada 3. Okey.
Satu yang digelar sebagai mufrad. Yang kedua ialah yang ketiga ialah jamak. Okey, ini 3 benda. Musanna telah kita bahas, jamak tadi pun kita dah sentuh 2. Jamak ni telah bagi kepada 2 kan? Ya. Ajar nak sebut. Muzakkar, muannas Taksir. dan juga taksir. Banyak dah ni ilmu ni. Berkaitan dengan nahwu ni alhamdulillah. Musanna. Apa tanda musanna? Alif nun dan ya nun. Dan juga ya nun. Contoh tak perlulah, banyak kali dah. Muzakkar, apa tanda muzakkar? Waw nun ya nun. Waw nun dan ya nun. Okey, apa tanda muannas? Alif ta. Alif ta. Okey. Sekarang ni kita nak masuk kepada mufrad. Kepada mufrad. Mufrad ialah yang tidak mempunyai tanda musanna dan juga tanda jamak. Yang tidak ada alif nun, yang tidak ada ya nun, yang tidak ada waw nun, yang tidak ada ya nun yang macam ni, yang juga tidak ada alif dan ta. Maka ia adalah perkataan yang mufrad. Cuma mufrad ini terbahagi kepada 2. Sama juga. Satu yang dipanggil dengan mufrad, isim mufrad muzakkar. Satu lagi isim mufrad yang muannas. Senang saja. Nak kenal yang muzakkar ialah yang tidak muannas. Nak kenal yang muzakkar ialah yang tidak muannas. Kenapa yang muannas? Iaitu muannas perkataan yang diakhiri dengan ta marbutah. Yang diakhiri dengan ta al-marbutah dikenali sebagai perkataan yang muannas. Ada yang boleh kita ubah daripada perkataan muzakkar nak jadikan muannas, iaitu dengan cara kita tambah ta marbutah. Contohnya perkataan yang selalu kita sebut, perkataan muslimun. Muslimun. Kita nak jadi seorang muslim. Kita nak jadikan seorang muslim ni seorang muslim lelaki. Seorang muslim perempuan kita tambah muslimatun. Muslimatun. Contohnya apa lagi? Bagi satu. Apa lagi perkataan? Darrisun. Mudarris. Mudarrisun. Guru. Cikgu. Nak tukar jadi guru perempuan. Mudarrisah. Mudarrisah. Apa lagi contoh? Ustaz. Muhandisatun. Muhandisun. Dah dapat perkataan baru ni, muhandisun kan? Muhandisatun. Muhandisatun. Apa lagi? Kita latihan hari ni. Apa? Jadi ustazun. Ustazun. Ustazah. Ustazatun. Ustazatun. Ustazun. Asal daripada perkataan ustaz. Ustazah. Ustazah. Okey. Apa lagi? Contoh. Lintas. Zaujun. Zaujun. Baik. Perkataan zaujun. Zaujun. Suami. Isteri. Zaujatun. Perkataan anak lelaki. Apa dia anak lelaki? Ibnun. Ibnu. Anak perempuan? Bintun. Bintun. Bintun tak boleh. Bintun dia lain. Dia perkataan muannas ataupun ibnah pun boleh sebenarnya. Boleh ya? Ibnati. Ibnah. Ataupun kita ambil perkataan lain lah. Jadi pening pula. Rijalun. Apa dia? Rijlun ke rijalun Ustaz? Rijal.
Boleh ke? Rijal. Rijal. Perkataan rijal lah. Boleh ke? Rijal dia tak boleh. Tak boleh diperempuankan. Tak boleh perempuan. Sebab apa? Sebab itu nama yang perempuan dia dah ada nama dia. Rajulun, contoh kan? Rajulun dia tak boleh jadi rajulah. Dia macam khas lah. Dia ada khas nama dia dah. Tak boleh ditukar ganti. Tak boleh ditukar dia yang ni. Contoh apa lagi kita ambil? Apa lagi yang agak-agak terlintas? Talibun. Talibun, taib. Perkataan talibun. Jadi talibatun. Okey, kita senaraikan lagi. Apa lagi yang kita terlintas? Yang dalam bahasa Melayu kita, yang agak-agak boleh tak? Ada tak? Perkataan khadam. Bahasa Melayu tak khadam? Melayu kan? Okey. Khadam. Khadam itu ialah perkataan bahasa Melayu. Jadi kalau bahasa Arab, Arab panggil apa? Arab panggil khadimun. Khadim. Bisa dengar perkataan khadimul haramain. Khadim. Orang yang berkhidmat. Khadim. Perempuan, khadimatun. Khadimah. Okey. Apa lagi perkataan yang boleh kita ambil? Ustaz, dia macam perkataan-perkataannya macam rijal dan macam muazzin pun kita tak boleh tukar kepada muannas. Boleh. Muazzin. Muazzin boleh. Okey, dia macam ni Saya nak terangkan nanti tuan-tuan dan puan jadi macam susah sikit. Tapi tak apalah saya sebut macam yang ni macam tengok bentuk dia macam mana. Talibun, talibah. Khadimun, khadimah. Mudarrisun, dia ada wazan dia. Ni wazan tu nanti dah sikit lah. Tak apa, yang ni kita ambil dulu. Kita ambil yang boleh yang senang untuk kita ni. Dia ada perkataan rajulun, lelaki. Nama tu perkataan itu pun sudah menunjukkan lelaki. Dia bukan macam mana? Boleh tukarlah. Bahasa Inggeris pun ada sebenarnya. Inggeris pun ada. Yang tak boleh kita ubah. Kan? Dia tak ada orang panggil macam ni. Sebab apa? Perempuan dipakarlah berkaitan dengan bahasa tersebut. Jadi yang ni dalam bahasa Arab konsepnya sama. Rajulun, lelaki. Nama tu perkataan tu dah lelaki. Dia tak akan jadi ubah untuk jadi perempuan. Macam ni, guru lelaki. Mudarris, guru lelaki. Muhandisatun, mudarrisatun, guru perempuan. Mudarrisatun ni kan, muhandisat. Okey. Mudarrisatun, guru perempuan. Jadi ini caralah untuk kita ubah daripada satu perkataan menjadi lelaki dan juga perempuan. Yang mana ia berasal dia. Kitabun tu Ustaz? Boleh? Kitabun. Kitabun. Boleh sebenarnya perkataan kitabun, kitabah. Tapi cuma kadang-kadang bila tambah ta di situ dia bukan menunjukkan perempuan. Cuma perkataan perempuan. Itu yang jadi confused tu. Itu yang jadi confused Tak apa. Sekarang ni kita ambil satu benda yang berakal dulu. Okey. Berakal. Contohnya macam sayyarah. Sayyarah kan tadi kan kereta kan? Asal perkataan tu sayyarah dah. Sayyarah, dia tak ada sayyarun, lelaki. Sayyarah, memang asal perkataan dia sayyar ada tak marbutah. Rajulun, memang perkataan dia macam tu, dia tak boleh tambah. Rajulatun, tak boleh. Dia asal perkataan. Nanti insyaAllah kita akan cuba perdetailkan lagi. Cuma hari ni kalau saya pergi detail terlalu laju, nanti tuan-tuan dan perempuan tertinggal nanti. Sekarang ni kita ambil yang ini pun juga Ustaz boleh kita kaitkan dengan sifat juga lah Ustaz kan? Ya. Perempuan yang solehah. Salihun, salihah. Salihun.
Orang yang salih, seorang lelaki yang salih. Salihun, salihatun. Apa lagi kita boleh ambil? Banyak Jamil, sebenarnya. Jamilun, Jamilah. Jamilun, jamilah. Okey, boleh. Seorang lelaki yang cantik, jamil. Jamilah. Boleh. Jamilatun. Habibun, kan Habib. Habibun, Habibah. Ni banyak biasanya kalau kita ni dalam bab nama lah. Laki, anak laki Bu Habib, anak perempuan Bu Habibah contoh. Syarifun, Syarifah. Biasanya macam tu. Baik. Jadi dalam perkataan-perkataan ini, perkataan kita ambil perkataan ni, tuan-tuan dan puan, perkataan ni ada sebahagiannya boleh untuk kita tukar menjadi jamak muannas, jamak muzakkar salim dan juga jamak muannas salim. Okey. Setiap isim mufrad ada yang boleh ditukar menjadi jamak muzakkar, ada yang boleh jamak muannas. Jamak muannas senanglah. Sebab apa? Sebab dia ada ta saja. Ada ta ni boleh tukar. Talibatun, talibat. Cuma khadimatun, khadimat. Salihatun, salihat. Senang. Zaujatun, zaujat. Contoh. Okey. Jadi ini sebagai contoh. Jadi insya-Allah kita nak cuba kumpul nanti di dalam dalam grup WhatsApp kita nak kumpul. Okey. Kita nak kumpul beberapa perkataan yang boleh untuk kita ubah. Kita ambil daripada huruf mim lah, senang lah. Huruf mim. Huruf mim nanti dalam grup WhatsApp, nanti huruf mim cuba cari setiap perkataan yang asalnya bahasa Arab ditukar ke dalam bahasa Melayu. Ditukar ke dalam bahasa Melayu yang mana kita gunakan dalam bahasa Melayu. Okey, cuba datangkan dalam grup tersebut. Okey, dalam grup yang pertama ialah isim mufrad. Okey, isim mufrad yang berbentuk muzakkar dan juga yang berbentuk muannas. Okey, isim mufrad. Isim mufrad yang macam mana? Okey, yang bermula isim mufrad yang bermula yang saya tulis Jawi, yang bermula dengan huruf mim. Huruf mim. Okey, isim mufrad yang bermula dengan huruf mim, iaitu yang berbentuk muzakkar dan juga yang berbentuk muannas. Okey. Daripada sini, daripada muzakkar ni, kita akan tengok perkataan tersebut boleh tak kita tukar jadi jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar as-salim. Yang ni kita nak tengok boleh tak dia tukar menjadi jamak muannas as-salim. Jadi insya-Allah kita akan cuba senarai nanti di dalam grup WhatsApp. Cubalah masing-masing kita bantu untuk memberikan kefahaman di antara kita insya-Allah. Okey. Ada yang pertanyaan setakat ini? Kita ambil hari ini agak banyak dah sebenarnya. Agak banyak. Kita takut ada yang tak sempat untuk faham. Tak sempat untuk faham. Sebab apa? Sebab perbahasannya agak mendalam sebenarnya. Saya takut nak pergi terlalu dalam, takut tak sempat. Kita takat main ke atas dulu. Nanti insya-Allah bila sampai peringkat dia, kita akan pergi lebih detail lah pemahaman kita. Kita hari ini hanya sekadar kita ambil tanda sahaja. Tanda muzakkar, tanda muannas, tanda jamak muzakkar, tanda jamak muannas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita ambil setakat ni, sekarang ni tuan-tuan dan puan sudah faham. Isim mufrad.
Isim mufrad muzakkar, isim mufrad muannas. Isim musanna pun dah faham. Isim jamak muzakkar salim pun dah faham. Isim jamak muannas salim pun dah faham. Jadi insya-Allah akhir sekali kita akan ambil jamak taksir. Jamak taksir secara mudahnya ialah satu jamak yang terkeluar ataupun jamak yang pecah daripada kaedah ni. Jamak yang pecah daripada kaedah. Dia macam mana nak boleh kita tu? Dia ialah dipanggil dengan perkataan-perkataan yang istimai, di mana yang saya sebut tadi. Istimai apa maksud? Istimai ni macam ni ejaan dia. Istimai. Dengar. Istimai daripada perkataan sama. Dengar. Perkataan yang didengar daripada orang Arab. Perkataan yang didengar daripada orang Arab. Contohnya kita ambil ni jamak muzakkar, jamak taksir Istimai. Contohnya kita ambil perkataan rijal. Ada rajulun jadi rijal. Masjidun, masajid. Dia jamak banyak masjid, banyak lelaki, ramai lelaki. Tetapi jamaknya macam mana? Jamaknya dengan menggunakan tidak ada kaedah. Apa tanda? Tak ada kaedah. Cuma yang perkataan rijal kita tahu. Asalnya perkataan rajulun. Rijal ialah ramai lelaki. Mana tanda dia? Tandanya ialah dia tidak mempunyai tanda jamak muzakkar salim, tidak mempunyai tanda jamak muannas salim. Tapi dia menunjukkan jamak. Masjidun. Perkataan mufrad dia. Perkataan mufradnya ialah masjid. Musanna masjidani. Jamak dia tak boleh jadi masjiduna ataupun masjidina. Dia jadi masajid. Daripada manakah kita tahu perkataan ini masajid? Jamak dia ialah masajid. Ialah daripada percakapan orang Arab. Dipanggil dengan simai. Simai. Kalau yang jenis kaedah macam ni dipanggil dengan qiyasi. Qiyas. Yang boleh dikiaskan. Yang boleh ditukar menggunakan kaedah. Ada tambah waw nun, ada tambah yan nun, ada tambah alif nun, ada tambah alif dan ta dan sebagainya. Dengan qiyasi. Jadi tuan-tuan dan puan, ini contoh. Contoh lagi apa dia contoh? Contoh jamak taksir dipanggil. Jamak taksir. Tulab. Talibun, tulabun. Tulab jamak taksir Baitun. Supaya baitun pun boleh. Jamak taksir. Tulab. Talibun, tulab. Maknanya kalau untuk lelaki talibun, talibani ataupun talibaini dia tak jadi talibuna, dia jadi tulab. Tapi kalau perempuan talibatun, talibatani, talibat. Okey. Contoh apa lagi? Baitun. Kataan baitun dia jadi buyut. Buyutun. Buyut. Jadi buyut ni sememangnya tak boleh lah untuk kita jadi jamak muzakkar. Walaupun dia baitun. Baitun macam ni. Baitun. 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 Ni muzakkar ke muannas perkataan ni? Muzakkar. Muzakkar. Bagus. Ni perkataan muzakkar. Yang muannas tu tak bulat tu. Ni perkataan muzakkar. Bila perkataan muzakkar, sebab apa kita tak boleh baca baituna? Dia jamak taksir. Sebab apa tak boleh? Sebab dia bukan berakal. Kan? Dia bukan berakal. Dia jadi baituna, dia jadi buyutun. Okey, contoh apa lagi? Tabibun Ustaz. Kitabun. Tabibun apa dia? Dia jamak dia. Tabba'u. Atibba'u. Oh, atibba'u. Atibba'u. Atibba. Tabibun, atibba. Tabibun, atibba. Tabib ni doktor lah. Bomo ataupun doktor. Atibba. Perkataan doktor pun ada digunakan dalam bahasa Arab. Doktor. Doktor. Perkataan doktor. Doktor. Ini sudah diarabkan perkataan doktor. Doktor dia tak jamak doktoruna,
dia jadi dakatirah. Dakatirah. Dakatirah dipanggil. Jadi ini di antara jamak-jamak yang tidak menggunakan kaedah. Doktor berakad lelaki tetapi dia tak jadi jamak muzakkar salim. Tak jadi jamak muzakkar salim. Dia ada yang pergi jamak muzakkar, ada yang pergi kepada jamak dipanggil dengan jamak taksir. Boleh Dekat ni. Kok nanti rasa Ustaz payah ni Ustaz. Tak apa, insya-Allah kita akan ulang lagi. Kita akan ulang, kita akan sentiasa. Tuan-tuan dan puan kena ingat yang kita belajar ni isim mufrad, isim musanna, jamak ni semuanya akan kita sentiasa ulang. Bila kita dah ke depan nanti kita akan ulang lagi. Kita mengaji rafa', nasab, khafat, jazam pun kita akan ulang. Kita akan sebut isim mufrad, kita akan sebut isim musanna, kita akan sebut jamak. Tuan-tuan dan puan insya-Allah akan lebih mantap dan juga lebih kenal berkaitan dengan apa yang telah kita bahaskan di dalam kelas ini insya-Allah. Jadi saya buka persoalan sebelum kita tangguhkan pengajian kita pada pagi ini insya-Allah. Ustaz, macam tulab tu, tulabun tu mana jamak taksir lah ya? Ya, itu jamak taksir. Itu jamak taksir. Tulab ialah jamak taksir. Ada lagi soalan? Ustaz, Ya. yang doktor tu dia jadi dakatirah. Dakatirah, ya. Jadi kalau doktor perempuan, doktorah. Doktorat, doktorah perempuan. Doktorah, doktorah perempuan. Doktorat, doktorat, boleh. I see. Okay. Okey. InsyaAllah. Okey, insya-Allah boleh faham Alhamdulillah. Jadi yang nak tadi balik, yang nak murajaah balik, boleh tengok nanti dalam link ataupun dalam YouTube yang akan saya masukkan nanti insya-Allah. Linknya tuan-tuan dan puan boleh tengoklah nanti insya-Allah. Jadi saya rasa kelas kita sekadar ini dulu untuk pertemuan kita. Saya memohon berbanyak kemaafan sepanjang perkongsian kita, kelas Duha. Start daripada awal dulu sampai sekarang, kita akan berhenti rehat untuk Ramadan dan juga Syawal selama 2 bulan. Start daripada April dan juga Mei. Kita akan mula balik pada 1 Jun nanti insya-Allah. Kita tengok pada ketua kelas kita lah. Ketua kelas kita macam mana nak mula 1 Jun betul ke ataupun macam mana. Kita tengoklah cara susunannya nanti insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya. Mohon maaf sekali lagi pada kekurangan dan sebagainya. Mohon halalkan segala benda insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat berpuasa Idul Adha. Selamat berbuka bagi berpuasa. Waalaikumsalam. Salam. Maaf semua ya. Maaf sama-sama. Maaf semua. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar?